شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama, tuan-tuan, sebagai muslim mukmin yang beriman kepada Allah, yang mempercayai dan yakin bahawa tidak akan berlaku sesuatu di dalam kehidupan manusia ini, tak mungkin berlaku, tidak akan berlaku, melainkan hanya dengan izin Tuhan. Menyedari hakikat dan keimanan kita bahawa kehidupan ini berlaku dengan izin dan pertolongan daripada Allah, taufik, petunjuk. Allah mengizinkan apa yang kita rancang ini berlaku, maka sewajarnya sebagai muslim kita jangan lupa untuk melafazkan syukur alhamdulillah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan, malam ini kita sampai kepada pusingan yang berikutnya, Masjid Al-Firdaus, Padang Besar Selatan. Dan insya-Allah seperti yang disebut oleh Tuan Imam tadi, kita akan sambung membaca hadis-hadis pilihan. Dan pada malam ini, tuan-tuan, kita memilih satu hadis yang mungkin sebahagian besar daripada kita pernah mendengar, mungkin juga menghafal dan pernah belajar tentang faedah-faedah yang boleh dipetik dan dikeluarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jarir, bukan Jabir, Jarir. Kita ada Jabir bin Abdullah, sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir. Yang ni Jarir bin Abdullah juga. Cuma yang nu Jabir, yang ni Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nanti kita sebut sikitlah tentang Jarir ni. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, bukan bid'ah hasanah, sunnah hasanah. Tuan-tuan dengar bagi elok. Kataan bid'ah hasanah tu tak pernah disebut oleh Nabi walaupun sekali. Yang Nabi sebut sunnah hasanah. Nabi tak pernah sebut bid'ah hasanah. Orang lain kita tak tahulah, tapi Nabi dia tak pernah kata. Kalau tuan-tuan tanya, pernahkah Nabi sebut bid'ah hasanah walaupun sekali? Tak pernah. Cuma Nabi sebut bid'ah dalalah,
Yang tu Nabi sebut. Orang lain, Wallahu a'lam. Tapi kalau tanya Nabi, tak ada. Cuma dalam hadis ni Nabi kata sunnah hasanah. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awdharihim syai'. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Sesiapa yang menunjukkan atau memulakan atau mencontohkan sanna ni artinya dia memulakan atau dia mencontohkan, dia merintis, dia jadi kita panggil sebagai qudwah, contoh ikutan. Sesiapa yang merintis atau mencontohkan, memulakan satu sunnah yang baik, sunnah hasanah, satu sunnah yang baik, satu perbuatan yang baik. Sesiapa yang memulakan, mengajar, mencontohkan, menunjukkan suatu perbuatan, suatu sunnah, suatu amalan, suatu tindakan yang baik, dia yang tunjuk contoh tu, dia yang ajar, dia yang mula buat. Kami belajar daripada dia, kami tahu daripada dia, kami tiru dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat pahala di atas ajaran itu, di atas contoh tu dia dapat satu. Dan dia juga akan mendapat pahala orang yang mengikuti, meniru apa yang dia ajar itu atau apa yang dia tunjuk itu, dan tidak berkurang sedikit pun pahala yang dia dapat. Maksudnya dia tunjuk satu perbuatan yang baik, kemudian ada orang tengok, orang dengar, orang tiru, dia dapat pahala, dan pahala orang yang tiru tu pun dia dapat. Dan tak kurang pahala orang yang buat, dan tak kurang pahala orang yang ajar. Kemudian Nabi kata lagi, sesiapa yang tadi contoh yang baik, yang ni contoh yang buruk, sunnah sayyi'ah, sayyi' yang jahat. Kan kita doa dalam doa yang popular sekarang ni, yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal baras, junun, juzam, lagi sayyi, sayyi'il asqam, penyakit yang jahat, penyakit yang buruk. Sebab tu kita baca doa, kita kena faham, baru dia lahir satu perasaan betul-betul kita mengharapkan doa itu makbul.
Sesiapa yang menjadi contoh memulakan atau mengajar, menunjukkan suatu sunnah perbuatan, amalan yang jahat dan buruk di dalam Islam, dia akan mendapat dosa di atas ajaran dan contoh itu, dan dia juga akan mendapat dosa orang yang meniru dan mengikuti tunjuk ajar dia yang jahat itu, tanpa berkurang dosa yang dia dapat. Hadis ni sahih Muslim. Hadis ni tuan-tuan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan tanpa sebab. Ada cerita. Jadi kita tak boleh faham hadis ni tanpa kita melihat sebab wurudil hadis. Kenapa Nabi kata benda tu? Kalau Quran kita sebut sababun nuzul. Ayat ni turun sebab peristiwa Aisyah umpamanya. Ayat ni turun ada sahabat bersetubuh dengan isteri bulan puasa. Jadi ayat ni turun depa. Yang tu dia panggil apa tuan-tuan? Sababun nuzul. Kenapa ayat itu diturunkan? Kena tahu, kena baca, baru kita tahu cerita asal dia. Kalau hadis Nabi SAW, pasal apa Nabi cakap? Pasal apa Nabi sebut benda tu? Apa sebab ungkapan itu, perkataan itu, ucapan itu disebut oleh Nabi? Pasal apa? Ada tak cerita dia? Dia panggil sabab wurudil hadis. Wurud, warid. Kenapa hadis itu disebutkan? Okey? Jadi kita nak tengok pasal apa Nabi kata duk tak duk. Nabi kata siapa yang tunjuk contoh yang baik, sunnah yang baik, dia dapat pahala. Lepas tu kalau ada orang ikut pula kot belakang, dia boleh juga pahala orang yang ikut tu. Orang yang buat tu dia pun dapat. Tapi kalau dia tunjuk contoh yang buruk, dia jadi guru kepada ajaran yang buruk, perbuatan yang buruk, orang yang follow menjadi follower, yang pitiru kelakuan dia itu, pitiru perangai dia tu, sikap perkataan dia tu, dia pun tumpang dosa sama. Di situ tuan-tuan bahaya. Perkataan kita, perbuatan kita orang tengok. Kalau kita sebagai seorang bapa, anak kita tengok. Anak kita akan tengok perangai kita. Dia akan tengok perkataan kita, dia akan tengok kelakuan kita. Pak dia sembahyang pukul berapa, dia akan tengok. Lepas tu dia akan tiru lah. Kalau pak dia suruh sembahyang subuh pukul 10, dia sembahyang pukul 10.30. Yang ni dia panggil anak bapa. Anak ni dia nak tiru siapa? Anak ni dia nak tiru siapa? Kalau yang jantan dia tiru pak. Kalau yang perempuan, itu mak. Kalau jenis mak kong kali kong, anak lagu tu orang Melayu yang ajak, bukan hadis. Orang Melayu ajak kan? Hadis Melayu. Bisa dengar tak? Di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Bapa borek anak rintik. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Semua itu peribahasa, bidalan, perumpamaan yang menunjukkan bahawa seseorang menunjukkan contoh, diikuti, ditiru, disalin oleh anak dan juga orang yang di bawah dia. Lagu mana acuan, lagu tu lah kuih dia. Tidak. Kalau acuan loyang, takkan nak jadi peneram.
Faham tak? Faham. Lepas itu, akhlak anak-anak, iman anak-anak, perangai anak-anak, agama anak-anak itu memang terletak bergantung pada kedua orang tua dia. Kalau 7.5 mak duk mengai, yang tolong buh umpan anak, faham ambil? Okey, cukup. Itu bukan syarah hadis, itu syarah contoh. Oh, kita tak syarah lagi hadis tadi ni, syarahan kepada contoh. Nanti dulu. So sekarang kita nak tengok sebab urudil hadis. Dia kata apa? Jarir cerita. Ini episod pertama. Tadi yang kita tengok tu episod akhir. Cerita ni kalau kita tengok episod akhir, tak tahu hero mati. Oh, kacau. Macam mana hero boleh mati? Macam mana? Jadi kita kena tengok episod pertama. Sekarang kita tengok episod pertama. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kata Jarir, satu hari kami duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar, di awal pagi ataupun di awal siang. Baru siang, pagi mungkin dekat nak tengah hari, lebih kurang macam tu lah. Faja'ahu qaumun, telah datanglah kepada Nabi suatu kaum. Dalam kami duduk pagi tu, kami duduk pagi tu ni, datanglah satu kaum. Hufatun uratun, dalam keadaan tak berkasut. Oh, tuan-tuan, artinya apa? Memang sengkek tu. Memang fakir betul. Memang apa kita nak kata, memang miskin teruk. Kasut pun tak ada. Mujtabin nimar awil aba', pakai pakaian yang diperbuat daripada kulit binatang, koyak, rabak. Pakai baju pakai, tapi baju buat pada kulit binatang, koyak, rabak, macam tampung kata ceruk. An-nimar ni dia diperbuat daripada apa? Binatang, koyak, bukan daripada kain lah, daripada kulit binatang. Bukan kulit krokodil tu ni, kulit binatang. Orang susah lah. Mutaqallidis suyuf, tak pakai kasut, baju koyak rabak, duk, dia panggil apa? Terselit pedang. Maksudnya orang kampung lah kan, orang ulu mana ramai. Ammatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Kata Jarir, depa ni semua, kalau tak, Jarir kata kalau tak semua pun majoritinya daripada suku kaum Mudar. Suku kaum Mudar, daripada Yaman lah. So depa ni mai dalam keadaan teruk, selekeh, nampak pun serabut, serabai, belengah, semua duk ada. Macam kita pergi belah-belah orang susah belah mana, sekali sebut marah pula. Pergi belah-belah pendalaman Sabah Sarawak tu kan, yang pakai pun baju cawat lebih kurang kan, miskin, tengok muka pun tahu lah kan. Nampak? Tapi sahabat saya ada seorang, bukan seorang lah, banyak lah, tapi dia pergi mengajak di Sabah. Dia tu mata biru. Orang Sabah mata biru, bukan bilis, bukan ikan bilis. Orang mereka tu mata biru. Orang kita, orang Kuala ni mata hitam.
Yang biru tu buh. Kan? Pasal tu kalau macam Pak Long buh mata biru, putih eloklah. Kita tak payah buh lah. Mata-mata biru ni pelik Huduh. Saya sambung. Fatama'ara wajhu Rasulillah. Bila Nabi tengok, Nabi ni hati dia lembut, hati dia sangat mudah tersentuh, hati dia sangat, orang kata apa, sensitif. Berubah muka dia sedih, sayu tengok. Kita kadang-kadang tengok orang susah, kita rasa apa? Rasa kesian, rasa sedih, rasa sayu. Fata'ammara Rasulullah. Muka dia rasa sedih, rasa kesian, rasa tak seronok. Simpati. Okey, sambung. Lima ra'a bihim minal faqah. Kerana tengok pada keadaan tu umat dia sebagai Rasul tengok susah macam tu, dia sedih. Macam kita tengok orang dalam rancangan bersamamu, ya Allah, ada lagi ayat Malaysia, kita macam tu lah, berubah muka kita. Rasa apa, macam-macam lah kan. Nampak? Fadakhala thumma kharaja. Nabi pun masuk ke dalam rumah, keluar. Sebahagian ulama kata Nabi masuk dalam rumah tu nak pergi cari makanan kalau ada. Fadakhala wa kharaja. Dia masuk, lepas tu dia keluar. Pasal apa dia masuk? Sebahagian ulama kata sebab dia masuk tu, dia nak pergi cari kalau ada apa-apa makanan, nak bawa keluar jamu depa ni. Tapi rumah Nabi pun macam tuan-tuan tahu, bukan ada apa. Satu lagi kata yang Nabi masuk tu pasal nak ambil wudu. So ada dua sebab pasal apa Nabi masuk. Satu kata nak pergi ambil makanan, yang kedua kata nak pergi ambil wudu. Lepas dia keluar, fa amara bilalan fa adzana wa aqama fa shalla. Dia keluar pula, Bilal azan. Bilal pun naik azan. Qamat semayang. Semayang apa tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan semayang apa? Lohor. Pasal tadi depa sembang tadi ni awal pagilah kan. So semayang ni dalam riwayat yang lain dia kata salatul zuhur. Salatul zuhur, semayang zuhur. Selepas semayang zuhur, maksudnya tuan-tuan, tadi masa awal sembang ramai tak? Taklah berapa ramai, tapi ada. Macam tuan-tuan lah, kita mai awal masjid, kita siap ke masjid apakah, kita mai awal masjid, kita duduk sembang-sembang, lepas tu azan. Orang kuih ramai. Faham ah? Tadi dia bersembang mungkin Jarir ke Nabi adalah 3-4 orang. Lepas tu azan lohor. Sahabat tuan-tuan bukan tak ada kerja, bukan duduk batak di masjid 24 jam. Mereka pun ada yang menega, ada yang kerja, ada yang duduk di dusun, di kebun. Bila waktu, mereka main dalam masjid. Nampak? Bila masuk waktu, mereka main. Jadi, azan, ramai lah main semayang. Thumma khataba. Kemudian Nabi pun lepas pada semayang zuhur tu, Nabi naik di atas mimbar dia. Mimbar ni nak bagi orang nampak. Saya kalau berdiri bawah orang tak perasan. Jadi Nabi naik atas mimbar ni apa? Nak bagi orang kelih. Cakap tu kuatlah sikit. Nabi pun kata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai habis ayat. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha basma. Nabi mulakan khutbah itu dengan baca ayat, sesungguhnya bertakwalah kamu kepada Allah. Allah menjadikan kamu daripada satu manusia yang sama. Nabi suruh kita ingat, apapun latar belakang kita, kedudukan kita,
yang kita miliki sekarang ini hakikatnya kita sama. Nak habaq kata hampa tengok mudar tu nampak berlengah, nampak lekeh, nampak hina, hampa mungkin lebih, hampa mungkin kaya, mungkin elok, mungkin pakai cantik. Ni nak habaq Quran kata hampa dengan dia sama, asal daripada Adam, asal daripada air mani yang kotor. Jangan sombong, kena beralih tengok sikit. Boleh. Pasal itu Nabi baca ayat tu. Pasal ada kena mengena dengan yang mai tu. Lepas tu Nabi sambung. Nabi kata ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kemudian Nabi baca pula ayat yang berikutnya. Nabi kata bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu semua melihat apa amalan yang kamu dah sediakan untuk hari kiamat. Ada kaitan tak? Ada kaitan lah. Nabi kata bertakwalah kepada Allah. Nabi baca ayat dalam surah Al-Hasyr. Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala peringatkan kita, wahai manusia, tengok, cek apa amalan yang telah kamu sediakan, yang telah kamu lakukan, yang telah kamu buat. Untuk apa? Untuk kamu bawa bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Nabi nak kempen sat lagi ni. Nabi nak kempen ada satu bab. Pasal itu Nabi suruh kita cek betul-betul. Dapat nah? Pasal apa duk tak duk Nabi kata tengok amalan apa yang hampa ada bawa. Pasal satgi nak buat satu amalan. Kemudian kita sambung. Nabi kata tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa' burrihi min sa' tamrah hatta qal walau bisyikki tamrah. Kemudian Nabi SAW selepas dia selesai membaca dua ayat tadi ni, Nabi SAW tadi ayat pertama surah An-Nisa ayat yang pertama, yang kedua surah Al-Hasyr ayat 18. Tuan-tuan balik tengok Al-Hasyr ayat 18. Kemudian Nabi SAW sebut apa? Nabi kata hendaklah seseorang bersedekah daripada dinarnya. Baru pi kepada kempen tu. Nabi kata hendaklah kamu semua bersedekah daripada dinarnya, daripada dirhamnya, daripada gandumnya, daripada balinya. Bersedekahlah. Kat siapa? Mudar tadi. Mula-mula Nabi pasak, Nabi sebut ayat Quran, Nabi motivasi, tasji'. Nabi kata Allah sebut kita manusia ini daripada satu. Kita dipersaudarakan, akidah yang sama. Kena ambil tahu tentang rakan kita, kena ambil tahu tentang jiran kita, kena ambil tahu tentang sesama umat Islam. Kemudian Nabi kata esok bila kamu mati, harta benda semua ni tak akan bawa. Amalan yang akan membawa dan bersama dengan kamu. Apa amalan yang kamu bawa? Habis Nabi baca dua ayat tadi, Nabi kata tasaddaqa. Sekarang peluang untuk kamu bersedekah. Mai kita pakat-pakat tolong seorang sikit. Macam tu imam lah. Mai mana-mana sebab surat tu imam tolong announce lah. Tu imam kata ada dengan kita ni daripada Myanmar, mana orang Islam kita apa semua, siapa nak tolong. Macam tu lah lebih kurang. Tuan-tuan, awal-awal Nabi announce tu tak ada respon. Ini fitrah biasalah. Biasalah kita apa-apa pun mesyuarat ke apa ke. Ada apa-apa? Ada apa-apa? Tak ada. Ada apa-apa? Tak ada. Dah kalau tak ada apa-apa, saya nak sebut sikitlah. Sa kata kawan tu mula ya. Saya pun sebenarnya nak tambah hak tu juga. Saya pun nak kata hak tu juga. Ya, saya pun sebenarnya memang duk fikir lama dah hak tu. Dia macam tu, dia kena ada, dia macam komputer, dia kena pi ketuk. Seorang dia bergerak, yang lain pun dia ikut. Dia jenis lagu tu dah. Jemput noh. Saya sedia bihun. Siapa tak mangkit? Ni ada bihun dah, siapa tak makan bihun, kuih pun ada. Siapa tak mangkit?
Mai hak jenis rempang sikit tu, mai jenis hak keloloh sikit tu, sambak pinggan, cedok bihun, terbalik takung tu. Nu hak duk mengekok. Biasa faham. Pasal tu dia jadi suasana macam tu, dia kena tunggu orang mula. Apa pun dia kena tunggu orang mula. Dia tak ada self confident. Dia takut. Tapi kalau kok belakang sembang, boleh pecah speaker. Biasalah kan. Nak ketului tu, yang nak jadi tekong, nak jadi kepala tu, yang ni payah cari ya. Nabi bila tengok macam tu, Nabi macam sedih lah kan. Tak ada siapa pun bagi apa kan. Tiba-tiba tuan-tuan dalam hadis ni dia kata apa? Nabi kata walau bisyikit tamrah. Nabi kata kalau tak boleh bagi dinar, tak boleh bagi dirham, tak boleh bagi gandum ke, tak boleh bagi bali ke, tak boleh bagi banyak-banyak ke, walau bisyikit tamrah, bagi bila kurma sebelah pun. Bagi bila kurma, pergi carilah kurma sebelah, mailah bagi. Ni nak suruh bagi juga ni. Tuan-tuan, tak ada respon. Faja'a rajulun minal ansar bisurrah kadat. Datang satu orang laki-laki minal ansar, daripada ansar, yang mana dia ini bawa satu karung, satu beg plastik lah, satu bekas. Kadat kafuhu ta'jis. Kafuhu ni macam tu, ta'jis ni macam tak boleh nak pegang. Besar lah mungkin dia tak boleh nak ampung, tak boleh nak pegang. Besar lah kan, bekas tu dia tak boleh nak pegang. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia bawa mai dekat Nabi satu bekas karung daripada tamar. Dia pegang ni depan orang ramai, depan orang yang duduk dalam majlis tu. Dia bawa depan orang ramai ni kurma dia ni. Dia first person. Orang nampak satu. Dia kata, Rasulullah, ni sedekah saya untuk Mudar. Kemudian tuan-tuan, lepas dia bagi saja, tataba'an nas. Pakak menunggulah orang ikut kat belakang. Lepas lelaki Ansar ni bagi, kawanumai tataba'an nas. Bila Nabi tengok keadaan macam tu, yatahallalu ka'annahu mudhhabatun, ceria, bersinar muka Nabi, sonok. Nabi syok. Sahabat kata tengok muka Nabi bersinar macam emas, ceria. Tadi Nabi sedih, tadi Nabi tak kecewa kan. Lepas tengok pakak berebut nak sedekah ni, berebut. Nabi dah happy. Lepas itulah Nabi kata yang kita baca tadi, baru boleh faham. Siapa yang Nabi kata, siapa tunjuk contoh yang baik, betul orang ikut. Rupa-rupanya contoh dia tadi ni, orang ikut ni yang mula-mula tu bersabik dengan lelaki Ansar yang jadi contoh mula bagi sedekah. Lepas tu kelaku perangai dia, tindakan dia tu diikuti oleh orang ramai. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan nampak tak? Inilah suatu perkara yang sangat penting sebagai orang Muslim, kita bersegera memberikan respon kepada suruhan Allah dan Rasul. Dalam urusan agama, kita jangan bagi ruang untuk orang lain potong kita. Kita kena ambil peluang menjadi orang yang pertama. Fastabiqul khairat. Quran kata bersegeralah kamu dalam melakukan kebaikan. Jangan ada sikap tak apa hang dulu. No.
kena jadi orang pertama, kena berebut. Dalam urusan dunia kita berlumba-lumba, dalam urusan akhirat lebih lagi lah. Badiru bil a'mal. Nabi kata berlumba-lumba, cepat. So sahabat ini dipuji oleh Nabi, disebut oleh Nabi kerana sikap dia yang berlumba-lumba menjadi orang pertama. Dia jadi orang pertama. Tuan-tuan, kena ada satu semangat nak jadi orang pertama. Yang ni tak ada masalah. Nampak? Kadang-kadang banyak benda kan? Orang lain mungkin dia malu, mungkin dia segan kan? Contoh kita, masjid mana tak tahu buat kenduri kan? Buat kenduri mula dengan seorang yang bagi cadangan. Yang lain tu mereka nak bagi, tapi kadang-kadang mereka tak tahu nak bagi kat siapa. Mereka malu kan, mereka pergi bagi. Lepas tu tanya siapa nak bagi, orang lain pun ikut. Dia kali itu cukup, lepas tu dia biar orang lain bagi pula. Tapi setiap kali orang bagi, dia yang jadi perintis tu, dia pun dapat. Tak mau. Nampak? Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, lagi banyak benda yang orang mula buat, lepas tu orang pakat tiru, ikut ke belakang. Contoh, ada orang dia beli air mineral, pergi sedekah kat orang. Lepas tu kau ni kata, kalau dia beli mineral, aku pergi beli roti. Aku ni pula pergi beli roti. Idea dia tu ataupun tindakan dia itu berdasarkan pada perbuatan kawan tu. Benda baik tak payah duk tunggu orang buat, kita buat. Itu satu pengajaran. Pengajaran yang kedua, tuan-tuan, pengajaran yang kedua, yang dikatakan sunnah hasanah ni, sunnah hasanah ni apa dia? Sesuatu yang telah diajar oleh Nabi tetapi dicontohkan pula oleh kita. Sunnah hasanah ni bukan benda yang tak ada, benda ada dah. Sedekah ada ke tak ada? Sedekah ni Nabi suruh ke tak suruh, Nabi ajak ke tak ajak? Saya bagi contoh macam ni ya. Satu orang masuk dalam masjid, dia pergi jadi contoh sutra. Tahu sutra? Dia pergi masuk dalam masjid, dia pergi ambil papan rehat, dia pergi letak depan dia. Lepas tu dia sembahyang. Kawan dia tengok, Pak hang letak pasal apa tu sutra tu? Apa ni sutra pula, dia tak tahulah sutra. Hang letak buat apa papan rehat tu? Yang ni Nabi kalau nak semayang, dia akan letak benda yang tinggi sikit depan dia tu. Dia letak depan tu supaya orang boleh lintah kot depan tu. Oh macam tu ke? Hang kalau nak semayang, hang masuk takut orang lintah, hang ambil apa-apa, papan rehat ke kerusi ke apa, hang letak. Lepas tu dia pula, lepas tu dia letak. Dia letak. Kawan yang ajak tu boleh pahala. Lepas tu orang lain pun tengok. Tapi tuan-tuan, saya nak ajak kat tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tiru, tanyalah dulu. Faham ke tak? Jangan tengok-tengok tiba ikut. Ni satu cerita betul, satu cerita mohong. Cerita betul tu. Ada satu tok guru ajaran agama lain lah. Dia duk semayang. Kucing duk kacau. Kucing duk kacau dia semayang. Dia pun keram, tambak kucing tu. Pasal apa tok guru tu tambak? Kucing kacau. Bersabuk dia nak semayang. Semayang ni lah agama dia. Anak murid yang kata bendui ni, anak murid yang kacang parpu ni, dia kata tiap-tiap kali tok guru aku nak semayang, dia mesti ikat kucing. Tiap-tiap kali tok guru aku semayang, dia ikat kucing. Dia semayang, sebelum dia semayang, dia pergi cari kucing.
Dia pergi cari kucing. Dapat kucing, dia pergi ikat kat tiang lagu tok guru dia buat. Pasal apa? Pasal apa? Pasal dia tengok tok guru dia ikat. Pasal tu agama cukup pantang. Ikut tak tanya ni. Tuan-tuan dengan duk biak yang main-main ceramah ni, duk biak penceramah ustaz apa semua ni buat kerja halo balai. Mai baca-baca, anggu. Tanya. Kan? Kalau dia tak boleh jawab, suruh dia mai jawab minggu depan. Satu lagi cerita. Kata abang nak pergi mayang masjid abang. Aku bukan tak teringin nak pergi. Tapi aku tak tahu nak mayang ke mana. Pasal aku tak pernah mayang. Tak payah abang weh. Abang pergi masjid, abang tengok tu imam buat apa, abang buat ya. Abang tengok tu imam buat apa, abang ikut lah. Bukan payah mayang. Tu imam rokok, imam rokok. Apa tu imam buat, abang buat. Dia pi tuan-tuan, tu imam hari tu gatal punggung. Duk garu lah. Duk garu punggung, garu. Dia kata bini dia ni jenis taat bini dia. Bini dia kata apa, duk tengiang-ngiang. Apa tu imam buat, abang buat. Apa tu imam buat, abang buat. Bini dia tak kata tanya tu imam ke apa, buat ikut jenis bendui ni. Dia pun garu. Dia tak kata dia garu. Balik dia rumah pun dia semayang dia garu. Lepas tu bini dia tanya, pasal apa abang? Tiap-tiap kali semayang abang duk garu punggung. Lepas tu laki dia pula kata, aku pun nak tanya hang juga. Awak abang, pasal apa hang semayang tak garu ah? Lawan duk tanya. Yang bini dia tanya pasal apa tiap-tiap kali tak semayang. Lawan pasal awal tu dia aku garulah dah hang kata kalau tu imam buat apa aku pi dia tengok dia duk garu, aku garulah. Abang awak yang sampai lagu tu benak sangat ni. Boleh laki benak sangat ni. Yang tu bukan berkait dengan mayang. Dah hang kata ikut. Hang tak kata suruh tanya. Laki lagu ni tuan-tuan pi di market beli kaki ayam sekilo, rebus bagi dia minum, insya-Allah terang tipu. Pasal itu Islam dia agama dalil, Islam agama burhan, Islam agama yang hujah. Dia bukan agama ikut, dia bukan agama taklidul a'ma, dia bukan agama you buat apa yang you tengok apa ai buat you buat. No, dia agama fasalu ahla dzikri wala takfu ma laysa laka bil ilm wa anna hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'a. Itu semua kempen-kempen supaya kita mengaji, tanya. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok satu orang buat satu amalan, sebelum kita ikut, sebelum kita amal, sebelum kita jadikan dia amalan kita, tanya sepatah. Tanya sepatah. Apa pasal awak buat? Lepas kita dapat hujah dia, kita buatlah. Nampak? Ini satu perkara yang penting. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ni juga tidak ada kaitan dengan sebahagian pihak yang kata inilah buktinya yang menunjukkan bahawa bolehnya reka amalan. Mai mana reka? Sunnah hasanah ni maksudnya benda tu memang dah ada. Cuma kita jadi contoh macam ni lah, mudah ya tuan-tuan. Jarir ni. Jarir ni dia ada satu hadis yang masyhur. Hadis kenduri arwah. Jarir ni dia ada satu lagi hadis kenduri arwah. Dia kata apa? Kunna na'uddu al-istima' inda ahli al-mayt. Dia kata kami ni sahabat-sahabat Nabi. Jarir ni sahabat Nabi tuan-tuan. Dia kata kami ni siapa-siapa yang ijtima' pi berimpun di rumah orang mati, wa san'atut ta'am, dan dia pi buat makanan kerana kematian,
minan niyahah. Itu adalah termasuk daripada meratap. Siapa yang kata? Jarir yang kata. Itu hadis yang popular Jarir ni. Hadis ni satu popular, satu lagi hadis kenduri arwah. Yang dia kata siapa yang mati lepas tu pergi buat makan, pergi berimpun, kami sahabat kata amalan tu meratap. Jadi kita tuan-tuan balik kampung kita, duk tengok kalau mati pergi makan rumah orang mati. Kita kata tak jadi ni. Ini tak boleh kena ubah ni. Kawan tu dah mati. Nabi ajak suruh kita pi ringankan beban dia. Macam mana? Pi buat makan. Dalam kampung kita ni, Padang Besar Selatan ni, contohnya, tak ada siapa yang pi buat makan hantar pi rumah orang mati. Yang ada pi nganga rumah orang mati. Yang tu ada. Habis-habis je mati, petang tu selesai je tanam, semua duduk kat bawah rumah nganga. Tuan rumah pun tengok, depa pun, saya petang tadi pun pi bagi makan ikan di satu tempat. Memang depa duk nganga. Duk tunggu nak suap apa. Pengalaman kan, kita tak biasa pergi kenduri arwah. Malam pertama tak ramai. Malam kedua tak ramai. Malam ketiga yang ramai. Rupa-rupanya depa ni memang dah tahu dah malam pertama karah dengan ayam teo. Malam kedua bihun goreng putih. Pasal apa malam pertama karah? Malam pertama tak dah lah nak order catering baru mati. Malam kedua dah lah goreng bihun. Malam ketiga siakap Langkawi. Yang kata hantu raya kan. Pasal itu dia kata bila mati ada munculnya hantu raya. Memang ada, memang saya kata bila mati munculnya hantu raya. Yang dalam bahasa tak tahu Indon ke bahasa bergentayangan. Alhamdulillah dia boleh tak ada kenduri arwah. Alhamdulillah, nikmat sunnah. Okey. Lah kita nak jadi sunnah hasanah. Kita pun buatlah contoh, pi rumah orang mati, kita pi belilah makanan. Pagi ke malam ke kita pi. Singgah kedai, kita bungkuislah apa sikit, kita pi. Pi tak ada apa. Orang pun tengok, hang bawa apa? Bawa makan sikit Pasal apa? Nabi pesan ni kalau siapa mati kita bawa makan sikit. Depa tak ada nak pesah makan ni, kita siap bagi makan. Dia tahu aku tak ada nak pergi beli makan. Tak apa, hang bagi duit. Saat ni mereka pergi beli sendiri. Kalau semua pakat beli makan pun kacau juga. Tak apa, hang bagi duit. Janji benda tu boleh tolong mereka. Kau ni pun bagi duit sikit. Jadi semua pakat turut, pakat ikut kita. Yang contoh, yang ajak tu, yang mula-mula buat benda tu kita. Lepas tu orang jadi budaya, jadi ikutan. Masuk dalam hadis ni. Itu dia tuan-tuan. Bukan payah. Ini yang dimaksudkan menunjukkan sunnah hasanah. Dan hadis ni juga tuan-tuan, masuk waktu ke tak? Masuk tak? Azan lu untuk bila? Sekali kita tangguh ni. Kita takut orang duduk di rumah dia duduk tunggu azan. Kita bagi laluan pada azan tu. Sekali lagi saya perhabis kesimpulan akhir daripada hadis ni. Allahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله
Bismillah. Akhirnya kita dapat lagi sedikit pengajaran daripada hadis ni. Hadis ni juga mengajar kita bolehnya menunjuk-nunjuk ibadat. Boleh tayang ibadat. Boleh kita war-warkan ibadat. Orang tanya boleh bagi sedekah depan orang ramai atau habaq dekat orang kata kita bagi sedekah? Boleh. Kadang-kadang tuan-tuan tulis kan sumbangan daripada siapa-siapa, sumbangan daripada siapa-siapa, ataupun tak apa, boleh. Soalnya urusan dia dengan Tuhan, bukan kita untuk hukum. Dia bagi sedekah, alhamdulillah. Agenda dia, tujuan dia, niat dia, maksud tersirat di sebalik sedekah itu bukan urusan kita. Nahnu nahkum bidhahir. Dia bagi, alhamdulillah. Kita kemudian tu ikut pergi bagi. Nampak? Okey. Quran menyebut dalam suratul Baqarah 271. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan perlu juga orang habaq ni. Perlu juga kita i'lan ni pasal kadang-kadang orang tak tahu. Dia jadi macam ni lah, motivasi. Nampak? In tubdus sadaqat فَنِعِمَّهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Kalau kamu menampakkan sedekah itu baik. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekah itu lebih baik. Tapi kedua-duanya bagus. Ini duk kata kat orang, kau tu tunjuk, kau tu riak, kau tu tunjuk, kau tu riak, kau tu tunjuk, kau tu riak. Yang kita tak tunjuk-tunjuk ni bukan kita tak tunjuk, memang tak bagi-bagi pun. Nampak? Setengah orang macam-macam cara kaedah dia nak bagi kan. Dia main sengak-sengak jumpa tu imam, personal bagi kat tu imam. Kadang-kadang dia pergi beli, dia suruh orang pergi hantar macam-macam, itu hak dia. Tapi kadang-kadang ada orang dia main bagi. Lepas tu orang tengok dia, orang dengki. Ish. Bukan nak biar dia ya boleh bagi, aku pun nak bagi. Nampak? Tapi payah orang nak dengki bila hala kebaik ni kan. Dengki hala lawan siapa lagi kedekut? Dah. Okey. Kata para ulama, jika amalan itu amalan wajib yang semua orang dituntut melakukannya, maka lakukanlah dan tidak perlu kita mempedulikan pandangan orang, cuma lawanlah diri supaya tidak riak. Macam sembahyang main masjid. Kalau duk kira orang tak kelih, bila nak boleh main? Pakai baju siap apa semua, naik motor, jiran lalu, nampak kita, tutup kunci, masuk, tutup pintu. Abang, awak tak pi, pakai elok dah. Jiran nampak, main rumah lahang lah. Kalut. Kalut. Benda-benda yang memang dia lah patut malu kita pi kan. Itu semua orang kena pi. Tuan-tuan main masjid. Tuan-tuan main masjid. Orang nampak, orang tahu. Lepas tu nak tunggu orang tak tahu, main rumah. Tak. Itu no problem. Setengah orang dia tak habaq pi haji. Habaqlah pi haji kan. Kok senang lah. Taklah fitnah. Tak tahu dia tak nampak. Dia tak nampak. Lama tak nampak. Kawan dia dah lama kawan kita tak nampak. Pah ke dalam dah puasa. Tak jadi fitnah. Mati ke apa? Abang saya tak ada ni 2 bulan ni dapat pergi haji. Astagfirullah. Hang tak payah pergi dah, tak boleh apa kalau hang pergi pun. Riak. Riak dah bang. Benda kita nak abang mana tahu saya rumah kita tatak lori IKEA mai. Lori perabot duk angkut. Kita pergi Mekah, tak habaq kat jiran, takut riak. Yang ni dia panggil riak. Tak kena gaya. Lepas tu jiran pun kata,
Lori apa ni? Kami ni tuan rumah suruh main angkat. Ya ke? Tak apa, saya tolong angkat sama. Sialah, saya tolong angkat sama. Tengok hampa 2 orang main angkat malam-malam pasal apa? Ni saya tolong buka lampu, tolong angkat. Jiran balik daripada haji. Itu kata pindah. Hantar lori bawah mak saya tolong angkat. Bila yang saya pindah? Saya pergi Mekah. Awak tak habaq. Masuk cerah. Pergi Mekah pula. Cakap benda-benda yang macam tu, orang tak timbul soal riak lah. Pergi haji, alhamdulillah orang tumpang syukur. Silap hari bulan orang tumpang bagi sikit. Nampak tuan? Faham mana? Okey. Tapi kalaulah ibadat tersebut bersifat sunat dan pilihan, lebih baik dia dilakukan secara tersembunyi seperti mana Nabi salat sunat di rumah. Nampak? Tapi kadang-kadang orang kita ni tak boleh pakai juga. Di rumah. Di kedai kopi tu, kawan dia lepas mayang isyak terus mayang rawatib. Dia, aku ikut sunnah. Nabi buat di rumah, kau balik buat di rumah. Kita pun balik-balik tengok di sini datang batu 5 tu. Ba'diyah batu 5 dia panggil. Faham ambil tu? Okey. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, penutup berdasarkan hadis ni juga, tindakan mudhar yang datang meminta bantuan, mari berjumpa dengan Nabi meminta sedekah, menunjukkan bolehnya kita meminta-minta jika ada keperluan dan hajat. Kita duk dengar kata tak boleh minta sedekah kan, tak boleh meminta-minta ni, Allah Ta'ala akan cabut isi-isi muka tu, tinggal tulang rangka. Esok bila mangkit di padang mahsyar, tengok muka kawan kita tu tulang tengkorak, isi tak ada. Di dunia dahulu isi banyak, kita tahu dah jenis muka suka meminta-minta. Tapi ada 3 kes yang boleh meminta-minta. Nabi SAW menyebut haram meminta-minta, yakni minta sedekah, minta bantuan, minta pertolongan, minta sumbangan, kecuali 3 kes. 1, orang yang menanggung beban hutang, dia boleh meminta-minta. Dalam keadaan darurat ni, dia ada hutang yang besar, hutang yang berat, ada kes, dia boleh minta sampai settle hutang dia. Yang kedua, bila cukup habis hutang dia, dia berhenti. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah, bencana, musnah harta benda. Hadis ni bagi tahu nombor 2, orang yang kena musibah, banjir, ribut, terbakar, dia boleh meminta-minta sampai cukup bantuan tu. Jangan dah Baitul Mal buat rumah sebiji, dia pergi minta pula PPRT sebiji, minta pula Mesra Rakyat sebiji, minta pula TMB sebiji. Terbakar sebiji boleh 5, buat homestay ke atas pula. Yang ni kita pergi cucuh bakar balik. Minta takat boleh, dapat cukup. Pasal itu tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan. Jangan kata orang suar borang isi, muhur pula ke atas. Dulu boleh pakat lah dengan JKK apa tu. Tolong sign sikit. Hang tak susah kan? Tak apa. Orang bagi borang isi. Rezeki jangan ditolak. Ni bukan rezeki, ni api neraka. Nabi kata siapa yang ambil bukan kerana keperluan, dia telah ambil api neraka, disumbat ke dalam perut dia. Lepas itu borang tuan-tuan, kalau kata perlu, kita isi. Tak perlu, kita pergi bagi balik atau bagi ke orang lain. Tapi rugi dia tu, rugi hang rugi, hang tak sedik lah. Ish. Bila lagi hang nak sapu? Mai kerjaan lain tak tentu lagi. Kot tu pula. Sapu. Jangan. Tuan-tuan orang beriman dia tak ada. Yang ketiga, orang yang susah, miskin, benar-benar miskin, hingga kalau orang tanya dia, orang tanya orang lain lah, bukan dia tu kata dia miskin, orang tanya dia tu layak tak? Kalau tanya saya, kalau dia tak layak, tak tahulah siapa dia yang layak. Tapi kalau orang tanya kita, macam mana dia minta bantuan, boleh bagi dekat dia? Allahu Akbar. Nak bagi bantuan dekat dia, tak payah lagi ke orang lain. Artinya dia bukan orang susah. Jadi mudhar ni memang susah lah, kasut pun tak
tak ada. Tapi yang duk pergi dapat bantuan, bukan kata kasut tak ada tuan-tuan. Ni saya nak cerita, bukan kata kasut tak ada. Kasut yang mereka pakai tu lagi mahal daripada kasut yang mai bagi bantuan tu. Nampak? Kita tengok, oi sakan kasut. Sakan pakai, sakan kereta, tapi minta bantuan. Dia kata yang ni semua kereta hutang. Kasut orang bagi, tuan-tuan jujurlah. Pasal kita faham tak tuan-tuan no? Dalam soal harta benda, dia bukan duduk pada sikit banyak, dia duduk pada keberkatan. Jadi saya rasa itu pengisian untuk pusingan kali ini Masjid Al-Firdaus. InsyaAllah minggu depan kita di masjid mana? Bila kita nak pergi masjid baru? Ha? Ha? Lepas masjid ni masjid mana? Tok Kaya. Tok Kaya minggu depan. Lepas tu baru Batu Lima. Oh tak lagi. Lambat lagi ambil baru. Okey tuan-tuan, terima kasih. Salam balik pada masjid.